Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumil hasyri wal jaza amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Saudara penonton yang dihormati, dikasihi sekalian, alhamdulillah kita buka bicara kita pada pagi ini untuk kita mulakan dengan hari kita untuk kita memperbanyakkan tahmid dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberi ruang kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita pada pagi ini. Insya-Allah dalam rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini kita akan membicarakan tajuk di sebalik 5 waktu. Dan supaya kita lebih fokus dan kita ada sumber yang kita pegang dalam perbincangan kita ini, insya-Allah kita akan baca beberapa ayat daripada surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang menjaga kehormatannya, kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Sidang penonton yang saya hormati, yang saya kasihi, barangkali sebahagian besar daripada kita biasa membaca ayat ini, bahkan sebahagian daripada kita mungkin menghafal ayat-ayat di awal surah Al-Mu'minun ini, kerana dalam surah Al-Mu'minun ini, di permulaan ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu formula ilahi, formula yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, resipi ataupun formula siapa orang yang berjaya, siapa orang cemerlang. Kalau tanya manusia, makna ataupun maksud daripada perkataan berjaya ataupun cemerlang, maka manusia akan beri takrif yang pelbagai. Siapakah orang berjaya, siapakah orang cemerlang dalam hidup ini. Cuma dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan kepada kita ciri-ciri orang-orang yang dikatakan oleh Allah, yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berjaya, sebagai orang-orang yang cemerlang. Ada ciri-cirinya seperti ayat yang saya bacakan tadi. Cuma yang menarik pada ayat yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut telah berjaya orang-orang yang beriman, telah cemerlang orang-orang beriman, maka sifat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebut ialah alladzina hum fi solatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Itu pada ayat yang kedua. Pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berjaya, mukmin yang berjaya itu ialah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Artinya dalam 9 ayat, 2 ayat Allah Subhanahu wa taala sebut ataupun cerita kepada kita kepentingan ciri orang yang menunaikan solat. Justru itu pada pagi ini dan insya-Allah pada pagi Sabtu dan juga pada pagi Ahad ini kita akan membicarakan tajuk di sebalik 5 waktu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk kita tunaikan solat 5 waktu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih waktu yang tertentu? Sebagai mukadimah, saya nak sebut bahawa solat ataupun kewajipan 5 waktu ini satu kewajipan yang penting bukan sahaja kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Umat yang terdahulu, nabi yang terdahulu, mereka sentiasa menjaga solat mereka. Sebagai contoh, kita lihat di antara doa Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran yang boleh kita amalkan, sebab ini adalah sebagai doa Al-Quran yang datang daripada Al-Quranul Karim. Apa yang dibaca, apa yang dipohon, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara banyak-banyak doa Nabi Ibrahim, antaranya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Banyak-banyak doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ini di antara doa yang dipohon, yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Antaranya Nabi Ibrahim menyatakan, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah daku ini daripada orang yang mendirikan solat. Perkataan iqamah, perkataan muqim, perkataan diri ini bukan saja-saja perkataan ini dipilih. Ini nak menggambarkan bahawa solat ini ataupun sembahyang ini dia bukan sekadar buat, bukan sekadar laksana, bukan sekadar saya sembahyang, tapi dalam istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini, muqimas salah. Jadilah saya orang yang mendirikan solat, wa min dzurriyyati, dan juga daripada zuriatku, daripada keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimakanlah permohonan aku, doa aku. Jadi insya-Allah kepada saudara-saudara yang berada di luar sana boleh menghubungi saya pada waktu ini untuk insya-Allah kita cuba menghurai ataupun kita dapat menjawab persoalan-persoalan insya-Allah jika Allah Taala beri kekuatan kepada saya, kemampuan ilmu untuk saya menjawabnya. Silakan kalau ada panggilan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haji Sa'id Badar Ustaz. Ya. Soalan saya, boleh soalan Ustaz ni, tajuk kita ni. Ya, saya. Kita tengok ini. Ya. Hari malam 5 waktu. Ya. Kita tengok hari Jumaat, kita tengok tengah-tengah rumah dia baca tertentu surah ya. Macam mana? Macam Jumaat. Ya. Dia baca tertentu surah tu. Dia baca tertentu sampai 20 tahun. Macam mana masalahnya? Baik. Terima kasih kepada yang bertanya pada pagi ini. Tak berapa jelas tapi saya dapat menangkapnya. Iaitu, adakah ada surah yang tertentu umpamanya yang boleh dibaca, imam baca pada hari tertentu? Jawapannya ialah ya.
ada di antara surah-surah itu ataupun ayat-ayat itu yang disunatkan ataupun diberi gesaan lebih tepatnya oleh Rasulullah SAW untuk kita membacanya. Tetapi kalau kita tidak membacanya, tak ada masalah. Contohnya, kalau malam Jumaat disunatkan kepada kita, antaranya ialah kita membaca surah Al-Kahfi. Begitu juga pada pagi ini disunatkan kepada kita imam membaca surah Sajdah dan membaca surah Al-Insan. Namun demikian menjadi suatu pilihan juga kepada imam untuk membaca apa-apa ayat saja. Tidak semestinya hari Khamis mesti ayat ni, ataupun tidak mesti kalau malam Jumaat mesti baca Yasin. Saya tak kata tak boleh baca, tapi tidak semestinya. Itu ada pilihan kepada imam ataupun kepada kita untuk kita membaca, memilih surah-surah ataupun ayat-ayat yang kita nak baca. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian saya sebutkan tadi doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail disebut sebagai az-zabih, orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya, kepada Ibrahim. Ibrahim baca doa tadi. Anaknya Ismail pula dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pujian Allah? Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiya. Allah Subhanahu wa taala sebut adalah Nabi Ismail ini menyuruh ahli keluarganya. Tadi bapa dia, ayah dia, Nabi Ibrahim minta supaya keluarga dia termasuk daripada orang yang mendirikan solat. Pada masa yang sama Allah Ta'ala puji kepada Nabi Ismail ini kerana dia perintahkan kepada anaknya supaya solat, supaya berzakat dan dia mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara penonton yang saya hormati, yang saya kasih, insya-Allah kita akan berehat seketika, terus bersama saya dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu dan terima kasih pada saudara yang terus bersama saya dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kita membicarakan tajuk di sebalik 5 waktu, di sebalik kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Cuba kita bayangkan saudara penonton yang saya hormati. Mungkin yang menonton ini mungkin seorang anak, yang menonton ini mungkin seorang ayah, seorang ibu. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan 5 waktu ini ataupun di sebalik solat ini, di antara yang cukup menarik ialah soal pendidikan yang dilakukan oleh Luqman ataupun digelar Luqmanul Hakim, yang boleh kita katakan sebagai tokoh pendidik keluarga, tokoh pendidik anak-anak yang dinobatkan oleh Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang perkara-perkara yang disampaikan kepada anak-anaknya. Sebab dalam pendidikan anak-anak mungkin ada sesuatu yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Contohnya belajarlah betul-betul, contohnya jaga diri dan sebagainya. Tetapi prinsip yang penting yang disebut oleh Luqmanul Hakim ialah seperti yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya pesan Luqman kepada anak-anaknya ataupun kepada anaknya ialah ya bunayya aqimis solah. Wahai anakku, dirikanlah sembahyang. Saya sebutkan tadi pada awal tadi, mukaddimah tadi, saya katakan perkataan dirikan ni dia bukan perkataan yang biasa, tapi ada maksud yang tersirat. Ya bunayya aqimis solah. Wahai anakku, dirikanlah solat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa menjadi seorang ayah, sebagai seorang ibu, bahkan sebagai ketua pejabat. Kalau kita ketua pejabat, kita pemimpin, kita sentiasa beri pesan kepada ahli kita, kepada keluarga kita, kepada orang di bawah kita, dirikanlah sembahyang, jagalah solat. Baik, kita nak baca, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak baca pertanyaan melalui email. Kita ambil yang pertama daripada Syahrul Ibrahim. Jadi Syahrul Ibrahim bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah bila melewat-lewatkan solat bermakna tidak menghargai hikmah di sebalik waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi persoalannya, adakah bila kita melewatkan sembahyang ni
Kita tidak hargai hikmat di sebalik waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi menjawab persoalan tadi, kita melihat satu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebut, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Maksudnya, hendaklah kamu menjaga solawat, jaga solat-solat, was salatil wusta, dan juga menjaga solat wusta. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala, macam saya sebutkan tadi, bukan sekadar perintah kita solat. Bukan sekadar perintah kita solat. Tapi al-muhafazah ala salawat. Tapi juga ialah menjaga, memelihara sembahyang. Apa maksud menjaga, memelihara sembahyang? Antaranya ialah kita solat dalam waktunya. Kita solat di awal waktu. Kita solat secara berjemaah. Kita solat dalam keadaan kita khusyuk. Kita sembahyang dalam keadaan kita memahami apa yang kita baca. Itu maksudnya al-muhafazah ala salawat. Kita memelihara, kita menjaga sembahyang kita. Jadi kalau kita tak jaga begitu, orang tu solat, tapi dia tak beri solat tu, sembahyang tu tak beri kesan kepada dirinya. Justru itu ia juga adalah sebagai menjawab persoalan orang tanya, kenapa orang sembahyang, kenapa orang solat, tapi mulut dia laser semacam juga. Kata kat orang, maki kat orang macam-macam, mengumpat orang. Bahkan kadang-kadang orang sembahyang lebih hebat lagi daripada orang tak sembahyang. Maksudnya, dia belum, istilah yang kita gunakan, belum mendirikan solat dengan erti kata yang sepatutnya. Baik, kita pergi kepada pertanyaan daripada sahabat kita, daripada Syukri. Nama sama dengan saya ni. Syukri dari Sungai Buloh, Selangor. Assalamualaikum. Apa hukumnya melewat-lewatkan solat kerana hendak menghabiskan kerja terlebih dahulu, dan dalam keadaan itu adakah pekerjaan itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya nak jawab persoalan daripada Syukri ni, daripada Sungai Buloh ni. Saya nak menjawab jawapan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Soalan lebih kurang. Cuma yang tanyanya orang Mesir lah, tanya pada Syekh Sya'rawi. Soalannya lebih kurang, maknanya orang tu nak lewatkan sembahyang kerana faktor kerja. Faktor tak habis lagi ni, bos suruh ni, atau mesyuarat ni penting. Syekh Sya'rawi dalam komentar kepada persoalan seperti itu, dia menyebut, dia kata begini, mudah dia kata, adakah ada jaminan daripada Allah bahawa kita ada umur sampai waktu untuk kita solat? Contohnya lah, patut kita solat asar katalah pada pukul 4.50. Ada kejaminan kita, aku dalam pukul 5.40 lah, 5.40, sempat lagi, dalam waktu lagi. Syekh Sya'rawi tanya mudah aja. Dia tanya, adakah kita ada jaminan yang diberikan oleh Allah kita sempat pukul 5.40 tadi? Sempat ke? Bayangkan kalau Allah cabut nyawa kita pada pukul 5 petang, pukul 5.20. Dalam keadaan kita tak solat, dalam sebab kita membuat sebab, iaitu kerana kita banyak kerja. Kerana ada sesuatu pekerjaan yang hendak dilakukan. Itu satu jawapan. Yang kedua, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyebut, dia kata kalau solat ni dah sampai masanya, kita kena sembahyang. Sibuk macam mana pun. Sibuk macam mana pun. Dia buat contoh macam ni lah. Kita kata Syekh, kalau kita sibuk macam mana pun, tiba-tiba kita sakit perut. Orang tetamu datang rumah kita ni, VIP datang rumah kita. Tiba-tiba kita sakit perut. Maknanya, waktu itu dalam keadaan kita, tetamu VVIP ke datang, kita mesti tinggalkan sekejap. Sebab apa? Sebab kita ada keperluan dan mendesak keperluan tu. Kalau ke bilik air pun kita boleh tinggal. Ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ambil sikap yang betul dalam hidup ni. Maknanya kita kalau mesyuarat kita kena tengoklah. Ini kadang-kadang tahu dah asal 4.50. Mengapa start mesyuarat 4.30? Betul tak? Kita dah tahu dah bahawa kita balik kerja jam. Mengapa kita balik pukul 7 suku? Dekat dengan maghrib 15 minit lagi. Jadi
bagi saya, pandangan saya, kita kalau buat apa-apa kena tengok waktu sembahyang. Kita nak pergi kenduri, kita nak bermusafir, tengoklah jam pukul berapa. Tak. Kita nak pergi pasar malam pun tengoklah pukul berapa. Ini pergi pasar malam dekat dengan maghrib. 1 minit nak maghrib. Jadi bila pergi pasar malam, ialah duduk sibuk, balik dah habis waktu ataupun hampir habis waktu. Masya Allah. Sebabnya terlalu kecil. Terlalu kecil. Kadang orang nak berkahwin, bukan apa pasangan berkahwin. Kadang tinggal semayang. Pengantin tinggal semayang. Mak tinggal semayang. Bahkan menantu pun tinggal semayang. Sebabnya perkahwinan. Jadi orang mukmin, sebab tu kita katakan tadi, orang mukmin bila mereka memahami perkara-perkara ni tentang kewajipan sembahyang dan di sebalik 5 waktu tu, mereka akan dapat menghargai kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Saudara muslimin muslimat sidang penonton yang saya hormati, yang saya kasihi. Bila kita sebut di sebalik 5 waktu, apa maksud di sebalik 5 waktu? Maknanya antara maksud kita ini ialah ada masalah, ada kebaikan, ada hikmat di sebalik kewajipan 5 waktu itu. Maknanya adakah setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita ada masalah dia, ada kebaikan dia, ada hikmat dia? Jawapannya betul. Ya, ada. Soalan kedua, adakah jika Allah Subhanahu Wa Taala haramkan sesuatu, Allah Taala larang, adakah di sana hikmatnya? Jawapannya betul, ada hikmatnya. Adakah kita dilarang untuk mengetahui hikmat di sebalik apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh tak kita nak tahu hikmat? Boleh. Sebab kita kena faham bahawa setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita, yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita, ada hikmat dan tak salah. Memanglah dari sudut al-khudu', dari sudut ketundukan, kita tak tunggu hikmat, betul. Kita solat, tak tahu hikmat pun kita solat juga, betul. Tapi tak salah. Tak salah untuk kita mengetahui. Dan saya akan sebutkan nanti selepas kita berehat nanti, bahawa banyak hukum-hukum agama, sama ada daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW, illah dia, ada hikmat di sebalik kewajipan, di sebalik pengharaman kepada sesuatu perkara. InsyaAllah saya akan terangkan satu persatu, tapi buat seketika kita akan berehat. Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama saya dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu dan terima kasih pada saudara yang terus bersama saya dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kita membicarakan tajuk di sebalik 5 waktu. Saya sebutkan tadi bahawa setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita ada masalah, ada kebaikan di sebaliknya. Perkara ini dihuraikan dengan baik antaranya oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah. Di antaranya Syah Waliullah Ad-Dahlawi menyebut, dia kata innal ahkam asy-syar'iyyah mutadamminah li syai'in minal masalih. Kata beliau, setiap hukum syarak tu dia terkandung sesuatu daripada masalah. Contohnya ialah solat yang kita bicarakan pada pagi ni. Solat antara matlamat tujuannya ialah untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bermunajat kepada Allah. Apa tanda orang tu bermunajat pada Allah? Dia solat. Apa tanda orang tu ingat kepada Allah? Dia solat. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Yang kedua, contoh yang kedua ialah sebenarnya sama ada kita tahu, kita tak tahu, kita sedar ataupun kita tak sedar, dia sebalik 5 waktu yang kita buat ni, dia sebenarnya adalah bentuk mu'iddatun li ru'yatillah ta'ala. Sebagai satu proses persiapan untuk kita melihat Allah di akhirat. Ini yang disebut dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tadammuna fi ru'yatihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kamu akan melihat Tuhan kamu. Kamu akan
melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat qamar ini. Kamu melihat bulan yang penuh purnama ini. Dan tidak ada sesuatu yang meragukan kamu melihatnya. Jadi di hujung hadis tu maknanya Nabi SAW menyebut orang yang menjaga solatnya, orang yang pasti menjaga solatnya. Jadi maksudnya kalau kita sebut masalih, kita sebut kebaikan, kalau dalam solat seperti yang disebut oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi ini, yang pertamanya ialah untuk kita mengingati Allah, untuk kita bermunajat pada Allah. Dan insya-Allah ini orang yang jaga sembahyang dia, jaga solat dia, insya-Allah dia akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Baik saudara, kita dah ada pemanggil di talian, kita beri ruang kepada pemanggil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Ni sama-sama orang Terengganu kita ni. Oh, Terengganu. Ya, silakan. Jadi Ustaz, saya sebenarnya Muhammad Zamri Zakaria, ada Gong Kapah Kuala Terengganu Ustaz. Ya. Jadi saya nak tanya Ustaz ni, Ya. bila kita bincang di sebalik 5 waktu, saya ternampak satu lagi Ustaz, di sebalik 24 jam sehari semalam tu, Ya. kita diperuntukkan 6 waktu, iaitu satu waktu syuruk, Ya. yang mana tidak ada waktu sembahyang wajib padanya. Ya. Jadi apa ni pandangan Ustaz tentang waktu syuruk yang Allah Taala sediakan pada kita manusia? Ya. Sebab mengikut kajian yang saya pernah buat Ustaz, Ya. pada waktu syuruk ni sebenarnya waktu syuruk yang dia akan habis waktu syuruk apabila timbul gelincir matahari. Ya. Yang mana pada usia kita sebagai manusia, Ya. Ya. gelincir ni masalah yang paling berat sekali Ustaz. Ya. Jadi apa hubung kait waktu syuruk dengan gelincir matahari? Ya. Pada pandangan Ustaz, kerana tidak ada waktu sembahyang, dan pada manusia tidak ada waktu sembahyang, waktu bila Ustaz? Ya. Sebab habis waktu syuruk macam saya ulang tadi, Ya. gelincir matahari kita masuk zuhur. Ya. Jadi apa persediaan kita untuk tidak tergelincir? Ya. Dimanfaatkan ketika waktu syuruk. Ya. Sebab pada saya sekarang Ustaz, Ya. Ya. usia remaja kita sekarang ni banyak jadi lara Ya. sebab tak kenal waktu syuruk. Ya. Waktu syuruk tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bersedia supaya tidak tergelincir apabila masuk waktu zuhur. Baik. Ustaz, harap Ustaz beri pandangan Ustaz. Baik, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah saya secara jelas ni saya akan terang sebab ini perbincangan panjang. Saya dalam pemikiran saya akan sebut topik ini, soalan tadi besok. Sebab insya-Allah besok saya akan sebutkan kenapa ada waktu tahrim. Kenapa pada masa yang sama ada larangan-larangan waktu yang tertentu. Kenapa selepas solat subuh tidak boleh solat. Dan begitu juga kenapa pada selepas solat asar kita tidak dibenarkan sembahyang. Dan adakah di sana ada solat-solat yang kita katakan bahawa boleh solat. Umpamanya lepas asar, tapi kita nak solat sebagai contoh, boleh tak? Ataupun bila sebut lepas asar saja, lepas subuh saja tak boleh solat. Itu insya-Allah saya akan bicarakan dalam pertemuan kita besok sebab ini topik yang lebih panjang. Cuma sebagai mukadimah daripada apa yang disebut ataupun ditanya tadi, saya setujulah. Maknanya dari sudut waktu-waktu ni dia ada hikmat-hikmat. Mungkin yang orang gong kapah kita tadi, orang kata gong kapah tadi, mungkin ikut kajian dia begini-begini. Dan sebenarnya para ulama kita pun mengkaji. Contohnya ada waktu yang tertentu, antara hikmat lain kita sebut ini ialah umpamanya ada waktu itu kesungguhan untuk ibadah itu adalah tidak cergas. Umpamanya kita katakan waktu selepas solat asar sebagai contoh. Ini dihurai oleh para ulama. Jadi kecergasan itu tak kuat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita kalau kita solat itu dalam kekuatan fizikal, kekuatan mental, supaya kita dapat melakukan ibadah itu sesempurna mungkin insya-Allah. Jadi insya-Allah saya akan perjelaskan, saya akan hurai lebih panjang persoalan tadi dalam pertemuan kita besok. Dan kalau ada panggilan silakan, kita akan terima panggilan dan insya-Allah selepas kita terima panggilan itu kita akan cuba jawab. Jadi anda boleh telefon kami pada pagi ini. Baik, saudara penonton yang saya hormati, yang saya kasih. Jadi jelas saya katakan tadi, setiap
perkara hukum ni di sebalik 5 waktu ni, dia ada, kita kata, kelebihan-kelebihan. Dia ada fadilat-fadilat tertentu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita ambil contoh, satu lagi lah kita ambil contoh. Umpamanya hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan melaksanakan hukum hudud sebagai contoh. Antara faktornya, kata Syah Waliullah Ad-Dahlawi, untuk zawajir anil ma'asi, supaya mencegah seseorang itu daripada melakukan ma'asi, daripada melakukan jenayah, daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut liyadzuqa wabala amrih, supaya orang yang melakukan itu dapat merasakan kejelekan, betapa teruknya perkara ataupun perbuatan yang dilakukan. Dan bila kita sebut juga tentang di sebalik 5 waktu ini, saya katakan tadi, bila kita sebut semayang, kita bukan sekadar sebut semayang, bukan sebut solat, tapi kita sebut macam mana nak pelihara. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan hadis ni. Hadis ni mungkin kena pada kita. Memang kena pun pada kita. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya akan terjemahkan hadis ni selepas kita menjawab persoalan daripada sahabat kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, saya Jamil daripada Gunung Kedah. Ya, silakan Tuan Haji. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Jamil, kita sembahyang 5 waktu, pas semua kita tak tinggal lah buat kita kata kan. Tapi di sebalik itu, amanah dengan janji itu kita tak dapat tunai. Macam mana macam Ustaz? Ya. Itu yang masalah saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita baca di awal mukaddimah tadi, kita bacakan surah Al-Mu'minun. Nanti tuan boleh rujuk balik surah Al-Mu'minun ayat yang pertama hingga ayat ke-9, ataupun lebih tepat lagi ayat pertama hingga ayat ke-11, sehingga kan Allah Ta'ala sebut balasan syurga kepada orang-orang mukmin. Di antaranya ialah orang yang menjaga janjinya. Maksudnya ialah ciri-ciri orang berjaya ni, orang cemerlang ni, orang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia selain daripada solat, selain daripada dia jaga semayang, dia ciri dia kena jujur, dia kena amanah, dia kena, kita kata, menepati janji lah. Tak ada baginya ciri-ciri orang munafik. Jadi macam mana nak tercapai? Adakah bila kita semayang automatik kita akan jadi orang yang tepati janji? Jawapannya tidak juga. Sebab tu ada orang semayang tapi kita tunggu dia berjanji 1 jam. Dah lah dia datang 1 jam, maaf pun dia tak minta. Sebab dia rasa tak apa. Tapi orang yang jaga semayang dan dia dapat menghayati solat, ini kita kena sebut ni. Hayati solat betul-betul, akan berlaku perubahan kepada dirinya. Dia punca dia ialah penghayatan pada solat. Mengapa orang semayang bagus semayang dia, tapi dia rasuah? Sedangkan kalau ikut apa yang dia sebut, ikrar dia dalam semayang dia cantik dah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jawapannya ialah kerana dia belum menghayati semayang tu, belum sampai ke jiwa. Betul. Sebab belum sampai. Ada anak semayang, tapi maklumlah semayang, wuduk 5 saat. Nah, ambil semayang 5 saat. Semayang 1 minit. Jadi macam mana nak berlaku perubahan-perubahan? Jadi kita kadang-kadang, saya sendiri, saya nasihat pada diri saya sendiri. Kita kadang suruh anak semayang, betul. Tapi jarang kita nak ambil kepastian betul ke cara anak kita semayang. Tak. Kita dah hidup ni, katalah umur kita 45, anak dah 7 ni. Pernah tak kita tengok anak kita ambil semayang? Pernah tak kita tengok dia berwuduk? Pernahkah kita hintar dia semayang? Sebab apa saya sebut begitu?
Dia kadang semayang tapi sekadar buat je lah. Sekadar buat. Depan mata mak ayah dia pun buat. Jadi maksud saya di sini ialah insya-Allah. Kalau kita jaga 5 waktu, kita hayati 5 waktu, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri nusrah, akan bagi pertolongan, bantuan kepada kita insya-Allah. Baik, saya nak berbalik kepada hadis yang saya baca tadi. Jadi dalam hadis yang saya baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang jaga semayang, 5 waktu tu dijaga. Bukan 3 waktu, bukan 2 waktu, 5 waktu. Kalau orang jaga 5 waktu, Nabi janji baginya nuran wa burhanan. Baginya cahaya, baginya bukti, dan juga najatan yaumal qiyamah. Dia akan dapat keselamatan daripada hari kiamat. Dan siapa yang tak jaga, dia tak akan dapat, kita kata burhan, tak dapat pembebasan, tak selamat. Dan pada hari kiamat dia akan bersama Qarun, dia akan bersama Fir'aun, dan dia bersama Haman dan Ubay ibn Khalaf. Kenapa Nabi SAW sifatkan orang yang tak jaga sembahyang bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf? Itu saudara kena tunggu seketika, insya-Allah kita akan kembali selepas ini. Kembali bertemu dan terima kasih pada saudara sidang penonton yang saya hormati, yang saya kasihi. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi keberkatan kehidupan kepada tuan-tuan semua insya-Allah. Baik, saya sebutkan tadi bahawa Nabi SAW menyifatkan orang yang tak jaga solat ni, dia akan bersama di hari kiamat nanti bersama dengan 4 watak. Yang pertama disebut oleh Nabi SAW Qarun, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Haman, yang keempat Ubay bin Khalaf. Baik, yang pertama kata para ulama hadis, Nabi SAW sifatkan bahawa orang yang kerana tak jaga solat ni, tinggalkan solat ni, kerana faktor harta, faktor duit. Apa maksud faktor duit? Faktor kerja. Allah akan kumpulkan dia bersama dengan Qarun. Sebab apa ni? Oh, sebab kerja lah, tak sempat lah. Memang nak semayang tapi tak sempat. Cara angkat tangan tu pula tu, nak bebaskan diri dia tu, nak cuba, tak sempat lah. Qada. Masya-Allah. Jadi kata Nabi dia akan bersama dengan Qarun. Dan orang yang kerana faktor dia sibuk kerana kuasa dia, disifatkan dia akan bersama dengan Fir'aun. Kerana pemerintahan dia akan bersama dengan Fir'aun. Siapa sibuk kerana pentadbirannya, pentadbir, sibuk tadbir ni, sibuk tadbir, mesyuarat banyak ni, dia akan bersama dengan Haman. Dan ada orang sibuk kerana perniagaannya, dia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Jadi Nabi SAW berikan empat sifat orang. Yang orang ni, faktor orang tak sembahyang, 4 perkara ni lah. Orang sibuk dengan perniagaan, orang sibuk dengan kerja, orang sibuk dengan kuasa, orang sibuk dengan itu, orang sibuk dengan ini. Jadi perkara-perkara ini sudah didedahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu tuan-tuan, para ulama kita menyebut, kadang-kadang berita-berita amaran macam ni, macam hadisnya berita amaran lah, dia akan bersama Qarun, bersama Haman. Sebenarnya rahmat untuk kita. Cerita tentang amaran azab, tapi rahmat pada kita. Pasal apa rahmat pada kita? Sebab kita tahu awal. Maknanya kalau kita tak semayang, kita akan dikumpulkan dengan 4 orang ni. Kita dah tahu dah. Oh, kalau begitu tak boleh lah. Aku sibuk macam mana pun sampai ketika semayang. Susah sangat ke kalau tengah mesyuarat, dah masuk waktu, dah kita nampak dah panjang, pengusi semakin semangat ni. Ya, pengusi memang dia kena semangat. Tak boleh ke angkat tangan? Bos, kita solat sekejap bos. Tak boleh ke? Kalau sebut begitu ke, lepas tu mati terus ke kita? Tak boleh sebut begitu. Tak ada masalah pun. Angkat tangan cara terhormat. Ini kadang-kadang orang sampai curi-curi nak keluar. Kononnya pergi tandas sekejap, pergi tandas. Apa salahnya kita beritahu untuk sama-sama kita tunduk, kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kata cara ataupun pedoman yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Justru itu bila kita membicarakan di sebalik 5 waktu, kita bukan soal kita kata semayang semata-mata, buat macam mana asas mati, tidak. Tapi soal juga ialah penghayatan. Sebab itu datangnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Maknanya neraka whale bagi orang yang semayang. Tapi dia dapat whale, dapat kecelakaan. Kenapa? Faktornya kerana dia cuai, dia alpa daripada solat yang dia lakukan. Jadi kita kena hati-hati. Baik, kita dah ada pemanggil di talian. Kita beri ruang kepada pemanggil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Ahmad Sukri yang dimuliakan, saya Umar bin Abdul Majid Daudah Pelda Cini Timur Pekan Pahang. Ustaz ni Ustaz ya. Ya. Saya nak tanya sikit Ustaz mengenai di sebalik 5 waktu tu. Kita semua tahu 5 waktu Ustaz ya. Ya. Kadang-kadang mereka ni tu yang kadang-kadang sibuk, tak sempat ya. Ustaz, ada segelintir Ustaz ya, mereka ni kadang-kadang dah terlepas waktu. Mereka kodok je Ustaz kerana mereka tak sempat. Mereka cakap mereka sibuk dengan tugas, kadang-kadang dalam perjalanan jam dan sebagainya, macam-macam alasan diberi. Apakah ada dalam ini persoalan saya Ustaz ya? Adakah ruang ini diberi kata untuk mengkodok waktu yang tertinggal tidak sengaja ni Ustaz? Dia katakan tidak sengaja, tapi adakah sebenarnya Islam menggalakkan benda begini Ustaz? Itu je persoalan saya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang sangat baik, soalan yang sangat positif, soalan yang insya-Allah akan beri kesedaran pada kita. Yang pertama, solat qada ni wujud tak wujud? Ada orang bincang, kalau tak wujud sembahyang mesti tunai. Jawapannya ada. Solat qada tu ada. Tetapi kita tak boleh jadikan kerana kesibukan kita, ini ada orang guna ayat ni. Saya apa-apa pun qada lah. Salah. Qada ni umpamanya kalau kita tertidur malam tadi, kita tidur lewat, mungkin bangun pukul 7.40 contohnya. Maknanya dah luar waktu, kita qada. Tapi dari sudut kesalahan, dari sudut dosa, kita tak berdosa sebab di luar kemampuan kita. Yang ni dah tahu dah. Dalam kepala dia, tak apalah kalau lambat pun, saya qada lah. Macam juga minta maaf saya sebut tadi, minta juga orang kahwin pengantin apa semua sekali ni. Dia kata, tak apalah lepas ni kita boleh qada lah kan. Bukan kita semayang. Masalahnya, semayang ni mesti dalam waktunya. Bukan dalam waktunya. Dalam awal waktu. Itu kelebihan. Mesti dalam waktunya. Justru itu Allah Ta'ala susun dah waktu-waktu. Itu yang insya-Allah saya katakan tadi, kita akan bicarakan besok. Kenapa duduk subuh begitu? Lama zuhur. Kemudian asar. Kemudian maghrib. Kemudian isyak. Bagaimana Allah Ta'ala susun? Itu yang cuba difahami, dikaji oleh para ulama kita, nak beri kefahaman kepada kita. Jadi nasihat saya pada saudara-saudara dan juga pada diri saya sendiri, kita jangan gunakan istilah qada. Kadang-kadang orang tak tahu. Saya akui kadang-kadang orang tak tahu. Ada juga berlaku kes-kes yang orang pergi haji, orang pergi umrah. Dia semayang ni mesti dalam waktu dia. Kalau kita duduk dalam kapal terbang, mesti semayang. Sempurna tak sempurna pun, mesti semayang. Mesti wajib. Semayang mesti dalam waktu. Tapi orang tak faham, dia anggap, tak apa, dia kata sampai dekat KLIA, saya qada lah. Tak boleh. Semayang mesti pada waktunya. Lepas tu kalau tak sempurna, kita qada balik, kita ulang balik, itu boleh. Menunjukkan kepada kita, perkara solat ni kita boleh katakan bukan benda yang boleh kita ambil mudah, bukan perkara yang kita boleh ambil enteng. Dia solat ni dia adalah tanda keimanan kita, tanda keislaman kita. Kalau kita ambil contohlah, kalau kita berkawan, kita kerja pejabat ni, kita kerja tengah-tengah bandar KL ni, ada orang bukan Islam dengan kita. Apa beza kita dengan dia orang? Pakai sama je, pakai jaket, pakai tie, kerja sama-sama juga. Tapi beza kita dengan dia orang, waktu semayang kita semayang, betul tak? Tapi kalau kita waktu semayang pun tak semayang, beza apa? Itu yang Nabi kata, beza orang mukmin dengan orang bukan Islam ni ialah orang yang semayang tak semayang. Tak ada beza. Pakaian sama, cara berjalan sama, bawa handbag pun sama, bergaya berjalan pun sama. Tak ada beza. Bezanya bila seorang itu semayang tak semayang. Itu tanda syiar. Macam mana nak berdakwah dengan orang bukan Islam? Kita sendiri pun semayang pun tak. Kadang-kadang yang lucunya, kadang-kadang orang bukan Islam memperingatkan. Bang, dah masuk waktu. Allah, orang bukan Islam. Dia pun faham. Cuma dia tak Islam je. Mungkin dalam hati dia teruk betul Islam. Mayang pun tak, aku kena peringat kat dia. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kekuatan kepada kita untuk kita
menjadi manusia yang menjaga solat kita, menjaga 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di penghujung ini marilah sama-sama kita aminkan doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang Engkau berkati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Engkau ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami daripada orang-orang yang mendirikan sembahyang. Begitu juga ya Allah, jadikanlah daripada anak-anak kami, zuriat kami, keluarga kami yang sentiasa menjaga kewajipan solat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk kami memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah kita jumpa lagi pada besok pagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Salam kasih sayang daripada warga kerja Tanyalah Ustaz. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Traveling light through the hills and valleys of my life, on this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Traveling light, bearing answers to the questions that I don't yet know. Like a fragrance that has lost its flower, I try to find my way back home. I have tasted something of your love. A nameless restlessness fills me. In my silences I still hear your voice.